Jabal Nur yang mana para jemaah haji di Mekah, Arab Saudi biasanya menyempatkan diri datang ke Jabal Nur. Yang Nur ni bererti cahaya sebab di sinilah Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu dari Allah. Beginilah rupa dan kisah Jabal Nur yang dan banyak-banyak tempat bersejarah di Mekah. Rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Jabal Nur. Gunung ni menjadi titik awal Muhammad diangkat menjadi Nabi yang terakhir. Jabal Nur berada di kawasan Hijaz atau sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Bukan cahaya dalam erti kata sesungguhnya, tapi cahaya yang dimaksudkan dengan tempat pertama kalinya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Dalam sejarah, saat itu Nabi Muhammad sedang berada di dalam Gua Hira, salah satu gua di Jabal Nur. Ini adalah gua yang kecil dengan 3 hingga 5 meter dan lebar 1 hingga 5 meter, serta letaknya berada 4 meter dari atas bahagian puncak gunungnya. Rupanya Nabi Muhammad SAW sudah sejak lama suka datang ke Gua Hira untuk menyendiri. Nabi Muhammad sering menenangkan fikiran di sana hingga suatu hari wahyu tersebut turun melalui malaikat Jibril. Setelah wahyu pertama turun, lalu Nabi Muhammad melalui serangkaian proses yang panjang menjadi Nabi dan Rasul hingga Isra' dan Mi'raj. Tidak heranlah umat Muslim menyebut gunung tersebut dengan sebutan Jabal Nur ataupun gunung yang bercahaya. Turunnya wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad adalah titik awal cahaya Islam yang terus menerus terang benderang hingga kini. Oleh itu, sebab Jabal Nur ni tak pernah sepi dari kedatangan para jemaah haji tiap tahunnya. Tak hanya saat haji, Jabal Nur hampir dipenuhi para umat Muslim tiap harinya. Untuk menempuh Gua Hira diperlukan fizikal dan stamina yang kuat. Kita bakal mendaki dari dasar gunung yang sekitar 1 jam tiba di Gua Hira. Dari sana kita perlu beberapa minit saja untuk tiba di puncak Jabal Nur yang mempunyai ketinggian sekitar 642 mdpl. Bebatuan yang banyak akan ditemui sepanjang jalan. Berhati-hatilah di setiap langkah kaki. Selain itu, kita juga harus sabar untuk masuk ke dalam Gua Hira. Sebab apa? Sebab Gua Hira ni hanya mampu menampung 4 orang saja. Keadaan di dalamnya cukup gelap sebab hanya sedikit saja cahaya matahari yang masuk ke dalam sana, berjalan ke atas puncak Jabal Nur. Pemandangan yang cantik menanti kita semua. Di sanalah kita dapat melihat kota Mekah yang cantik dari ketinggian tu. Bahkan dari sana pun kita boleh melihat Masjidil Haram dengan jelas tanpa ada gangguan gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sangat cantik lah kat sana. Baik saat musim haji ataupun musim-musim biasa, Jabal Nur ni selalu dikunjungi. Mereka melakukan nampaktilah Nabi Muhammad sekaligus berziarah di sana, di Gua Hira atau di atas puncak gunung. Kebanyakan umat Muslim berzikir dan berdoa kerana merindukan Rasulullah SAW. Seterusnya kita teruskan dengan pengunjung yang bergila-gila meninjau Gua Hira yang menjadi lokasi sejarah di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Pendakian di bukit yang menginsafkan, sebaik kaki mengatur langkah menaiki tangga batu ke puncak Jabal Nur. Kotak fikiran mula membayangkan bagaimana suatu ketika dahulu Nabi Muhammad SAW mendaki bukit yang setinggi lebih 600 meter ini bersendirian. Malahan baginda memutuskan untuk bermunajat di Gua Hira, terletak di kawasan yang agak tersembunyi di puncak bukit berkenaan. Baginda ke situ bagi menghindari masyarakat Arab jahiliyah yang ketika itu masih belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sering melakukan maksiat serta dosa-dosa besar. Menjaki kira-kira 1,200 anak tangga hingga ke puncak. Sememangnya tidak menyangka akan ada gua di situ. Sebaik tiba di puncak Jabal Nur, pengunjung perlu menuruni curam sebelum tiba ke gua yang agak tersembunyi kedudukannya. Mana tidaknya,
Sebaik tiba di puncak, perlu menapak menuruni laluan curam yang kira-kira dalam 50 meter sebelum melalui ruangan sempit antara batu besar, dan barulah jelas kelihatan gua yang bersejarah itu di sebelah kiri. Di tepi gua berkenaan tertulis dengan cat merah perkataan Khor Hira, yang bermaksud Gua Hira. Di atas tulisan itu juga dicatat 2 ayat awal surah Al-Alaq, dan dengan cat hijau malahan surah sama turut tertulis di atas salah satu laluan ke Gua Hira. Mengamati sekitar gua itu, hanya 2 orang selesa untuk memasukinya. Ketika tiba selepas hampir sejam pendakian, ada pengunjung yang mengambil peluang menunaikan solat sunat sama ada di bahagian dalam di mana Rasulullah SAW solat, ataupun di muka gua yang berukuran 3.7 meter panjang dan 1.6 meter lebar itu. Demikianlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mentempatkan Gua Hira di lokasi yang begitu terasing, khusus buat insan terpilih junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Sabah ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tiadalah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, namun kebanyakan manusia tidak mengerti." Malahan di Gua Hira jugalah menjadi lokasi di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama apabila didatangi malaikat Jibril alaihi salam, yang mengajar baginda membaca 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq yang bermaksud seperti, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui." Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat membaca dan menulis dipaksa hingga 3 kali oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca ayat tersebut, hingga beliau berkata, "Ma'ana biqarin," yang bermaksud saya bukanlah seorang yang pandai membaca. Menurut sebahagian ahli sejarah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 41 Hijrah, iaitu 6 Ogos 610 Hijrah. Dengan perasaan takut dan gelisah setelah peristiwa itu, beliau lantas pulang ke rumah dan berkata kepada Siti Khadijah. Dengan tekun Siti Khadijah mendengar berita agung dari suaminya, dan sebaik selesai mendengar kata-kata Nabi SAW, Khadijah langsung mengimani kenabian beliau, diikuti oleh penghuni rumah tersebut. Adapun orang luar rumah Khadijah yang pertama mengimani kenabian beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya adalah kita mengenal Jabal Sur, yang merupakan termasuk salah satu dalam 100 istilah kosakata dalam haji dan umrah. Hayyu al-Hijrah adalah sebutan popular bagi Jabal Sur sekarang. Bukit Sur terkait erat dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Letaknya di tengah-tengah Mekah, sekitar 4 km di selatan Masjidil Haram. Bukit Sur berada di kawasan Kudai. Untuk naik ke puncaknya diperlukan waktu sekitar 1,5 jam. Di bukit ini terdapat gua yang tingginya sekitar 1 hingga 25 meter dengan luas 3 hingga 5 meter persegi. Ada 2 lubang masuk di sebelah barat dan timur. Lubang di sebelah barat merupakan pintu masuk yang digunakan Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Jabal Sur adalah gunung setinggi 458 meter yang berada di sebelah selatan kota Mekah. Gua Sur ini juga terletak di puncak Gunung Sur. Di gua itulah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua Sur dari kejaran kaum Quraisy yang ingin membunuh beliau, disertai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur hingga 3 hari lamanya. Abu Bakar sendiri sempat cemas kerana hanya sejengkal dari dalam gua kaki Rasulullah
boleh terlihat di luar. Berkat pertolongan Allah, di mulut gua bersarang laba-laba yang menutupinya dengan jaring-jaring tebal. Sementara sebelah mulut gua bersarang pula merpati dan bertelur di sana. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, sedang di salah satu dari dua orang ketika dua-duanya berada di dalam gua. Kaum Quraisy yang mengepung Rasulullah SAW akhirnya menyerah kerana menganggap tidak mungkin gua itu dimasuki orang untuk bersembunyi. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari Gua Sur lalu menaiki unta yang dibawakan oleh Abdullah bin Uraiqid atas pesan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah sendiri ketika itu belum lagi memeluk Islam. Dari Bukit Sur, Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, iaitu seorang penggembala kambing milik Abu Bakar yang berangkat menuju ke Madinah dengan Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Peristiwa ini menandai awal hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Berbeza dengan Gunung Sur dalam bahasa Arab, iaitu Jabal Sur, merupakan sebuah gunung yang kecil terletak di Madinah, Arab Saudi. Gunung ini juga berwarna kemerah-merahan yang mengelilingi Gunung Uhud di belakangnya dari arah utara.